Hai, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Cikgu Shu dalam video penerangan reka bentuk teknologi tingkatan 2. Kita nak sambung pembelajaran kita, masih lagi dalam tajuk perjanggahan fizikal. Hari ini kita sambung perkara 1.3.3 menjustifikasikan cadangan perubahan reka bentuk berdasarkan pemilihan prinsip inventif. Kamu boleh rujuk muka surat 18 dan 19 hari ini ya. Okey. Cikgu bawakan terus buku teks muka surat 18 ke dalam slide. Okey, tajuk kita menjustifikasikan cadangan perubahan. Cadangan perubahan maksudnya apa yang kita nak buat, apa yang kita nak cadangkan untuk perubahan terhadap masalah kita. Masalah di sini kita masih rujuk masalah meja yang kita belajar sebelum ni, di mana perjanggahan fizikal yang wujud ialah berat lawan ringan. Situasi di situ meja perlu berat untuk menampung beban yang banyak dan perlu ringan untuk mudah dialihkan. Kemudian, soalan penentuan kaedah pemisahan masa atau ruang yang kita nak pilih. Adakah meja perlu berat dan ringan pada masa yang sama? Jawapan di situ tidak, kerana meja digunakan untuk menampung beban dan dialihkan adalah pada masa yang berlainan. So, kaedah pemisahan di situ ialah kaedah pemisahan masa yang dipilih kerana jawapan tadi ialah tidak. Kan? Kita dah belajar sebelum ni dalam konsep mengenal pasti analisis perjanggahan fizikal. Sekiranya perjanggahan fizikal berlaku pada masa yang berlainan, pada masa berbeza dan bukan pada masa yang sama, kita akan pilih kaedah pemisahan masa di situ. Sekiranya perjanggahan fizikal berlaku pada masa yang sama, kita akan pilih kaedah pemisahan ruang. Okey. Kita rujuk apa yang kita dah baca tadi dalam jadual yang hijau tadi. Sebuah meja perlu berat untuk menampung beban yang banyak. Jadi, meja selalunya kita letak atas meja buku, printer, laptop, PC, personal komputer dan lain-lain lagi mungkin. Dan meja selepas penambahbaikan, yang kita buat penambahbaikan, kita letak kaki besi menggantikan kaki kayu kan pada meja. Meja menjadi lebih kukuh kerana kaki meja dibuat daripada besi dan keadaan ini dapat menyelesaikan masalah meja yang tidak stabil akibat menampung beban yang banyak. Okey. Walau bagaimanapun, penyelesaian masalah di atas telah menimbulkan masalah yang lain pula, iaitu meja menjadi lebih berat dan lebih ramai tenaga pekerja diperlukan untuk mengalihkan meja ini. Kemudian, masih lagi dalam muka surat 18. Okey, bila kita dah ada tadi jenis kaedah pemisahan masa yang kita pilih, okey, prinsip inventif apa yang kita nak pilih pula. Okey. So, cikgu kita imbas balik, kita dah belajar muka surat 17 pada kelas sebelumnya. Okey. Ada 7 cadangan prinsip inventif dalam kaedah pemisahan masa, iaitu kita ada kedinamikan, tindakan awal, tindakan berkala, tindakan keterlaluan, pengembangan terma, pembuangan dan pemulihan dan juga tindakan berterusan yang berfaedah. So, daripada prinsip 1 sampai prinsip 7, kita boleh pilih yang mana satu untuk sesuaikan dengan masalah kita, untuk selesaikan masalah kita dalam kaedah pemisahan masa tadi. Okey. So, dalam contoh dalam buku teks kamu ni, dia bagi contoh, dia pilih kaedah menggunakan kedinamikan ataupun dynamization di sini ya. Okey. Cadangan di sini kita nak belajar tadi cadangan perubahan. Jadi apa yang kita nak buat perubahan pada meja tadi? Supaya dapat menyelesaikan masalah kita menggunakan prinsip inventif yang kita pilih dalam kaedah pemisahan masa. Okey, contoh dalam kotak kuning, cikgu nak kamu rujuk kotak kuning ni bersama dengan kotak kuning di bawah. Dan begitu juga kotak biru ni dengan kotak biru yang di bawah ni. Ada kaitan ya. Okey. Cadangan perubahan yang pertama di A tu, kaki meja jenis boleh ditanggalkan. Maksudnya, kaki meja dibuat supaya boleh ditanggalkan daripada cantuman dengan muka meja. Dengan menggunakan konsep ikatan skru boleh pasang buka. Menggunakan skru, tak menggunakan paku. Maksudnya boleh tanggal-tanggal lah permukaan meja dengan kaki meja. Okey. Yang B, cadangan yang kedua, memasang roda pada hujung kaki meja agar mudah digerakkan.
Okey, cadangan yang kedua memasang roda. Okey. Cadangan yang pertama tadi di sini sesuai kepada konsep kedinamikan yang kita dah belajar sebelum ni. Memecahkan kepada satu objek kepada bahagian kecil yang boleh bergerak. So, tadi kan kita dah tengok meja akan dibuat dengan boleh ditanggalkan permukaan meja dengan kaki meja. Jadi, sesuai memenuhi A ni. Okey, memecahkan satu objek kepada bahagian lebih kecil. Okey, dan cadangan kedua ni sesuai juga kepada cadangan yang B ni. Konsep dia di mana mengubah sesuatu bahagian objek daripada tidak bergerak kepada boleh bergerak sebab kita nak bubuh roda pada kaki meja. Seterusnya, kita pergi kepada muka surat 19. 1.3.4 di mana menghasilkan lakaran produk berfokuskan bahagian yang mempunyai masalah inventif. Tadi kita dah ada cadangan kan, cadangan perubahan reka bentuk. Jadi sekarang kita nak menggambarkan lebih jelas lagi idea kita untuk cadangan perubahan tadi. Kita gambarkan, kita jelmakan dalam bentuk lakaran produk. Fokus kepada bahagian yang mempunyai masalah inventif. Okey, masalah kita tadi adalah pada bahagian kaki, kan? Dan juga mengikut cadangan perubahan pertama, memasang kaki meja yang boleh ditanggalkan dari muka meja. So di sini permukaan meja boleh ditanggalkan, boleh diasingkan, boleh dileraikan daripada kaki meja. Okey, dan perubahan tadi menggunakan konsep skru. Skru pada muka meja boleh dibuka semasa kerja-kerja pengalihan. Okey, masa kita tak nak pakai meja, kita nak simpan, kita nak alih, kita nak gerakkan meja tu, kita boleh buka skru dan tanggalkan permukaan meja dengan kaki meja supaya kita lebih senang, lebih mudah untuk dialihkan. Lebih senang, lebih mudah untuk digerakkan dan diubah. Okey, dan perubahan yang kedua. Okey, memasang roda pada hujung kaki di sini. Roda pada hujung kaki meja untuk mudah digerakkan dan roda tersebut ada pengunci. Ada pengunci, ya. Bila kita nak pakai, kita kena kuncilah roda tersebut supaya meja tidak tergelongsor, tidak bergerak semasa kita menggunakan meja. Okey. So itu adalah ada dua perubahan yang kita lakukan untuk menyelesaikan masalah meja tadi, ya. Okey, yang pertama kita leraikan atau kita pisahkan bahagian permukaan meja dengan kaki meja, dan juga kaki meja tadi kita tambah baik lagi, kita letakkan roda yang boleh dikuncikan, ya, untuk menambahkan lagi kemudahan untuk kita menggerakkan pula meja. Okey. So, cikgu harap kamu boleh ikut apa yang cikgu nak sampaikan, menjustifikasikan cadangan perubahan reka bentuk berdasarkan pemilihan prinsip inventif yang kita dah belajar. Kita ada kaedah pemisahan masa, kaedah pemisahan ruang dan 7 prinsip kaedah pemisahan masa, 7 prinsip kaedah pemisahan ruang, dan juga akhirnya idea perubahan tadi kita jemakan dalam bentuk lakaran produk yang lebih fokus pada bahagian-bahagian yang mempunyai masalah inventif tadi. Okey. So setakat ni sampai di sini saja untuk bab 1. Okey, kita dah selesai bab 1. Sekiranya ada masalah boleh berjumpa dengan guru-guru untuk bertanyakan berkaitan bab 1 ni. Okey, sampai kita bertemu lagi, sehingga kita bertemu lagi dalam video penerangan seterusnya. Sekian, terima kasih.